أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الواحد رب الشريك ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita masuki bab berkenaan dengan An-Najasah, dan juga telah kita melalui tentang perkara-perkara yang menjadi suci daripada najis-najis. Itu ada 3 perkara seperti mana yang dikatakan oleh pengarang di sini. Yang pertama adalah al-khamru iza takhallalat bi nafsiha, iaitu arak yang menjadi cuka dengan sendirinya. Bermakna jika mana arak itu menjadi cuka kerana campuran dengan benda-benda yang lain, maka arak itu tetap dihukum najis, ataupun cuka itu tetap dihukum sebagai najis. Ia tidak menjadi suci walaupun dia telah berubah menjadi cuka, kerana arak itu menjadi cuka setelah bercampur dengan benda-benda yang lain. Adapun jika mana arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dengan nature-nya, maka ia berubah hukumnya, iaitu hukum berubah daripada najis menjadi suci. Baik, jadi itu perkara yang pertama telah kita bahaskan berkenaan dengan arak. Dan kita juga sedia maklum bahawasanya arak ini ataupun yang serupa dengannya daripada perkara-perkara cecair-cecair yang memabukkan, hukumnya itu adalah hukum arak. Dan apabila hukumnya itu hukum arak, maka semuanya itu dihukum sebagai hukum najis. Haram untuk kita konsumnya, haram untuk kita meminumnya. Baik, manakala membawa perkara-perkara yang memabukkan ke dalam solat, jika mana ia merupakan liquid, benda yang cecair, maka ia menghalang sahnya solat kerana ia termasuk najis. Tetapi jika mana ia termasuk benda yang bukan liquid, dia solid, mohon maaf seperti dada dan sebagainya, dibawa kepada sembahyang, maka sembahyangnya tetap sah. Tapi kalau dia cair seperti arak dan sebagainya, maka hukumnya adalah hukum najis. Ia menghalang sahnya salat seseorang. Baik. Kemudian dia sambung apa yang dikatakan oleh pengarang sini. Wajildul maitati iza dubigha, dan kulitnya bangkai apabila telah disamak. Ini yang kedua. Kulit bangkai atau bangkai itu sendiri adalah najis. Bangkai sama ada binatang itu disembelih bukan mengikut syarak, ataupun binatang itu adalah binatang yang tidak halal dimakan dalam Islam. Ada beberapa tanda-tanda, sifat-sifat yang menjadi haramnya binatang tersebut dimakan di dalam Islam. Pertama, binatang itu bertaring. Biasanya yang bertaring itu makan dengan cara membaham. Maka binatang-binatang ini haram untuk dimakan, seperti singa, rimau dan sebagainya.
kucing, semua haram. Yang kedua, binatang ini yang dikatakan binatang yang bertaring ini ada binatang darat. Adapun binatang yang berada di laut, semuanya itu halal. Walau apa pun rupanya sekalipun, ia tetap halal. Tak payah disembelih, halal 100% insya-Allah. Kemudian yang kedua pula adalah binatang yang hidup dua alam. Dihidup dekat darat, dihidup kat laut. Binatang ini haram untuk dimakan. Kura-kura, buaya ni semua dan sebagainya. Ini haram, ketam batu yang memang betul-betul dia tak boleh survive. Jadi ini kalau dia boleh survive dua alam, ni memang tak boleh makan. Baik, termasuk ni buaya ni semualah. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang digunakan khas untuk peperangan seperti gajah. Ni tak boleh makan. Siapa pijak siapa tak tahu. Subhanallah. Jadi hukumnya adalah haram dimakan. Kuda boleh makan. Tapi ini binatang khas khusus. Kuda boleh jadi untuk ternakan. Ala kulli hal, itu bab berkenaan dengan binatang. Kemudian begitu juga dengan binatang yang makan menyambar. Burung-burung yang makan menyambar. Maka ini haram untuk dimakan. Baik. Jadi dia kata sini adalah kulit bangkai yang apabila ia disamak. Jadi kita faham kat sini adalah bahawa yang dibolehkan itu adalah kulitnya sahaja. Bulunya haram. Bulunya najis. Dia bukan suci. Jadi kalau kita kata ni kulit apa? Ini kulit beruang contoh. Dia halal kalau tak ada bulunya. Tapi kalau ada bulunya, bulu beruang contoh, itu consider najis. Kalau sedikit-sedikit, Imam Ibn Hajar mengatakan ia bersih. Itu dikonsider bersih apabila kita samakkan sekali. Kalau sikit. Imam Ramli pula mengatakan ia tak consider suci tapi dimaafkan. Sama-sama okey lah maknanya. Tapi nak kata bulu kalau 100% masih ada kat situ, bulu rimau ke bulu singa ke, ini tetap hukumnya najis. Jadi bila kita samak, bermakna boleh samak, bermakna bulu ni semua nak kena hilangkan. Kena trim botak dulu. Ini pun bila kata kulit ni selain daripada anjing dan juga babi. Kalau anjing dan babi, ini tetap walaupun kita samak, tetap najis. Tetap ia dikira sebagai najis. Sebab tu dia mengatakan sini adalah wajildul maitati, kulitnya bangkai. Dia tak kata bulunya bangkai. Dia kata kulitnya bangkai. Jadi kalau bulu, ia tetap dikira sebagai najis. Subhanallah. Jadi kulit binatang, kulit bangkai yang telah disamak, hukumnya adalah bersih. Of course dia ada proses lah dalam bagaimana nak menyamak kulit binatang itu. Tak perlu untuk kita perpanjangkan lah kat sini. Baik. Itu yang kedua. Yang menjadi suci daripada asalnya adalah najis. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh pengarang di sini adalah wama sara hayawanan, dan apa yang bertukar menjadi haiwan. Apa yang bertukar menjadi binatang. Contohlah sekarang, mohon maaf, ada najis. Bahasa kasar tai lah. Dekat tai itu ada ulat keluar. So ni ulat ni hukum apa? Hukum dia hukum bersih. Ini yang dimaksud kat sini. Apa yang keluarkan, najis itu mengeluarkan binatang. Atau apa yang keluar benda-benda yang lain. Maka hukum benda tu, hukumnya adalah suci. Najis dia memang najis. Bila kita kata tai itu memang najis dan sebagainya. Mohon maaf. Tapi binatang yang keluar daripada situ, binatangnya itu hukum suci. Kita pegang, kalau betul-betul dia binatang je lah, tak ada melekat benda-benda lain, dia consider suci lah. Tapi kalau dah memang pegang binatang normally, dia ada bekas-bekas taik tu, dah obviously nak kena cuci lah. Itu saja. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan najis-najis yang berubah menjadi suci. Subhanallah. Walaupun dia kata sini suci, ini bukan maknanya kita buat makan. Pasal macam tadi kita dengarkan binatang-binatang yang tak boleh makan seperti serangga, ni tak boleh makan. Belalang tu exception, memang dia ada hadis. Tapi yang lain tak boleh makan.
lipas, semut kerengga, semut hitam ni semua tak boleh makan, haram. Spider pun tak boleh makan. Cacing, dorang buat selalu macam-macam lah. Kalau kita pergi kat negeri lain, macam-macam dorang buat lauk kan. Macam tadi ikan ayam lagi kan, itu juga nak makan. Contohlah ular ke apa, ni dalam Islam haram untuk dimakan. Tikus, dia ada masuk kategori juga binatang-binatang yang haram dimakan, binatang yang dipandang keji oleh orang-orang Arab. Ataupun orang-orang Arab tak makan binatang tu, maka dia apply juga dalam hukum Islam. Tu kalau kita baca dalam kitab-kitab fikir yang tinggi, dia akan list down. Termasuk serangga lah. Termasuk serangga juga. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membicarakan bab najis ini pada esok hari insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.